Baik Mirza, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak memahami kesukaran yang dialami oleh penggiat industri pembinaan di negeri ini ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sehubungan itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, kerajaan akan mengenal pasti segala keperluan mereka bagi menghadapi tempoh pelaksanaan PKPB. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim, kerajaan juga menyedari dengan adanya sekatan sempadan turut memberi impak terhadap golongan itu dari aspek sumber tenaga kerja luar. Justru I will help to facilitate by telling MPP, try to help them and all those things. But I mean the detail, right? I don't have I do not know the detail because the open tender by MPP. Datuk Seri Profesor Dr. Sim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kawah ditemui RTM di pejabatnya di Kuching untuk mengulas berkenaan projek tebingan sungai di kawasannya yang bakal menjadi ikon baru Batu Kawah. Projek yang menilai hampir 20 juta ringgit itu bakal dilaksanakan dalam 5 fasa namun berdepan masalah seperti kekurangan tenaga kerja. Dalam pada itu, beliau memberitahu 70% penduduk di Sarawak akan divaksin bagi memastikan program vaksinasi kebangsaan berkesan sepenuhnya. Ujarnya usaha itu bagi memastikan COVID-19 tidak menjangkiti golongan yang berisiko sekaligus dapat menghapuskan potensi penularan wabak itu. Menurut beliau, Kuching akan menjadi lokasi pertama program vaksinasi tersebut dilaksanakan pada minggu depan. Oleh itu, beliau berharap penduduk tidak terpengaruh dengan andaian tanpa kajian yang mempersoalkan keberkesanan vaksin itu. Program vaksinasi COVID-19 di negeri ini dijangka meliputi 2 juta rakyat Sarawak menjelang Ogos tahun ini. Moral setiap anggota tentera yang terlibat dalam penugasan operasi Sekatan Jalan Raya SJR sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di negeri ini berada pada tahap yang tinggi. Panglima Brigade Ketiga Infanteri Brigadier Jeneral Dato' Azhar Ahmad berkata, setiap anggota yang terlibat sedar akan tanggungjawab yang diamanahkan dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Mereka sedar tanggungjawab mereka sangat besar untuk menentukan kita punya tugas untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini sangat penting dalam negara kita. Beliau ditemui media selepas melawat 3 lokasi SJR di Jalan KJD ke Lupu Julau Durin, SJR di Jambatan Majau dan SJR di Jambatan Durin. Sementara itu, Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dr. Anwar Rapai yang menyertai lawatan itu berterima kasih kepada petugas Perisan Hadapan yang bertungkus lumus bertugas dalam memerangi wabak COVID-19. Ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak ATM yang telah banyak membantu kita, terutamanya dalam kerja-kerja di SJR ini. Mereka telah menghantar anggota mereka ke SJR di mana di Sibu ada 8 SJR untuk kita pastikan tidak ada pergerakan di antara daerah. Turut serta dalam lawatan tersebut Panglima 9 Brigade Brigadier Jeneral Samsul Haji Jaafar. Pejabat Pendidikan Bahagian Limbang telah mengatur perancangan yang sistematik untuk calon sijil pelajaran Malaysia SPM menghadapi peperiksaan itu tidak lama lagi. Pegawai Pendidikan Bahagian Limbang Mat Zinan Wahid menjelaskan perbincangan dan perancangan yang teratur telah dibuat bersama dengan pengetua di setiap sekolah menengah di Limbang. Kita ada 5 buah sekolah menengah di daerah Limbang, iaitu SMK Limbang, SMK Agama, SMK Seri Patiambun yang kita panggil dengan panggilan popular SMK Spal, SMK Madamit dan SMK Kubong. Kita telah pun meminta mereka membentangkan kepada kita tentang persediaan kepada pelajar-pelajar ini dari mula tahun lepas sehinggalah minggu lepas. Dan kita dapati persediaan mereka memang telah pun sistematik dan tersusun kepada pelajar-pelajar ini. Bercakap kepada pemberita di Limbang, Mat Zinan berkata pihak sekolah juga turut mengadakan kelas tambahan mengikut persetujuan daripada ibu bapa. Ia diadakan melalui dalam talian mahupun hadir ke kelas dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Pada November tahun lalu, Kementerian Pendidikan meminda tarikh peperiksaan SPM, Sijil Vocational Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada 22 Februari ini.
Bekalan barangan asas termasuk keperluan lain di kawasan luar bandar di Limbang dan Lawas mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HGP Limbang, Purnama Tarah dalam satu kenyataannya memberitahu setakat ini belum ada laporan berhubung kekurangan bekalan diterima di daerah berkenaan. Jelasnya, bagi menjamin kelangsungan bekalan, sebanyak 83 buah premis perniagaan telah diperiksa KPDN-HEP Cawangan Limbang di kedua-dua daerah itu. Pemeriksaan premis di 3 lokasi utama iaitu di Ulu Mendamit, Batu Danau dan Kubong mendapati bekalan mencukupi, tiada pembelian panik dalam kalangan pengguna atau menyorokkan barang kawalan berlaku selain para peniaga mematuhi peraturan sedia ada. Pemeriksaan juga dijalankan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ke atas barangan kawalan dan barang kawalan berjadual terutama ketika skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina. Saya rasa mencukupilah dari segi makanan harian macam gula, garam, beras tu sangat mencukupilah. Sangat mudahlah untuk mereka mendapat barang dekat kedai saya sini. Dari pandang angka sini di antara sini. So maksudnya memang tiada masalah, no? Tiada masalah. Walaupun jauh ni dari bandar, kesan kira ada pedalaman, tapi okeylah. Sini kan semuanya barangnya ada. Keperluan orang kampung, apa kiranya macam daging, ayam, barang-barang lain lah kira gula, yalah. Kira berarti keperluan orang kampung memang semuanya ada. Kawasan ni tak payah turun ke bandar lah. Sini pun sudah mencukupi. KPDN-HEP menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan bagi memudahkan rakyat mengemukakan aduan berkaitan isu harga termasuk melalui portal e-aduan@kpdnhep.gov.my ataupun lapor ke mana-mana pejabat KPDN-HEP di seluruh negara. Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu akan dijadikan sebagai hub perhutanan di Sarawak menerusi Pusat Penyelidikan dalam bidang perhutanan dan pertanian. Pengarah UPM Kampus Bintulu, Profesor Madya Dr. Syahrul Razid Sarbini memberitahu, ke arah itu Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sejumlah geran bagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D kepada penyelidik-penyelidik UPM Kampus Bintulu dengan kerjasama dengan pihak Jabatan Hutan Sarawak. Tanpa menyatakan jumlah geran tersebut, beliau menjelaskan bahawa pihak UPM Kampus Bintulu sedang dalam proses merangka kertas kerja dan peruntukan yang diperlukan bagi mewujudkan industri perhutanan tersebut. Sekarang ni kita tak dapat nyatakan berapa jumlahnya, tetapi sedang dalam proses draft untuk berapa kita minta and so on lah. Kita tengok keperluan dan hasrat-hasrat apa yang kita cuba laksanakan, terutamanya memang untuk industrial forestation, industri perhutanan lah yang kita cuba sama-sama bekerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sarawak. Beliau memberitahu media selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrojaya di Kuching. Profesor Madya Dr. Syahrul menambah seramai 15 orang penyelidik utama di UPM Kampus Bintulu akan terlibat dalam penyelidikan tersebut. Seorang pemilik rumah judi haram mengaku bersalah di Mahkamah Khas Rasuah di Kuching hari ini atas pertuduhan memberi sogokan kepada seorang pegawai polis dalam satu operasi di Batu Kawah pada 19 Oktober lepas. Tertuduh Lee Wee Fook, 37 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan pertuduhan alternatif di bawah Seksyen 214 Kanun Keseksaan yang dibacakan di hadapan Hakim Nixon Kennedy Kumbung. Hakim Nixon Kennedy kemudiannya menjatuhkan hukuman denda RM18,000 atau penjara 2 tahun terhadap tertuduh. Berdasarkan fakta kes, Lee mengaku cuba memberi wang sebanyak RM18,500 kepada seorang pegawai kanan polis yang mengetuai operasi tersebut sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap 10 pekerjanya di rumah judi haram berkenaan. Pendakwaan dibuat pegawai pendakwa SPRM Ikhwan Muhammad Ibrahim manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan Mirza. Baik, terima kasih.